dan memakannya dan melepaskan daripada kemudaratan. Dan yang ketujuh, makan itu menjadi sebab bagi bersangatan sakit dalam menghadapi kematian. Allahu Akbar. Mati itulah sakit, tapi dengan sebab makan banyak, dia jadi asbab pula kepada bersangatan sakit pada seseorang itu ketika mana berhadapan dengan kematian. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu menurut pada kadar kesedapan dunia. Dia terlalu bersedap-sedapan dengan dunia ni, maka kesakitan waktu nak mati itu diukur kepada kadar kesedapan yang dia pernah lalui. Dan Nabi tak laranglah kita nak makan boleh, tapi kaedah dia makan ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau dengar apa ni Tun Mahathir, pernah orang tanya dia tip rahsia panjang umur lah kan. Antaranya dia kata, kalau waktu sedap tu berhenti dia tak. Waktu tengah sedap tu, tengah makan sedap, berhenti. Mana boleh berhenti tak tengah sedap? Pulun lah kan, tambah lagi. Tapi bagi dia, bila tengah sedap berhenti, tu dia boleh jaga sihat badan kan, kesihatan badan. Yalah, kita kata tu asbab lah, salah satu sebab. Dan memanglah tadi saya dah baca hadis Nabi sebut at-takhammuh kan, maknanya perut yang kenyang dia punca segala penyakit. Jadi mudah nak kena penyakit dibandingkan orang yang perut dia tak penuh mana. Ini dah terbukti kan. Dan pada membanyakkan makan itu akan mengurangkan pahala di akhirat. Pada membanyakkan makanan itu akan dihisap pada hari kiamat. Akan ditanya di soal. Dan yang ke-10-nya, membanyakkan makanan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran, dan punca bagi sedikit kefahaman dan pengetahuan. Sungguh, kalau kita banyak makan ni, saya ingat dulu ada seorang doktor saya di Universiti Al-Azhar, nama dia Dr. Ibrahim Qandil. Dia kata, la ta'kulu nasi walau la tansa. Dia gurau jangan banyak makan nasi, nanti mu jadi lupa, dia kata. Kalau kamu tak nak lupa, jangan makan nasi banyak, dia kata. La ta'kulu nasi, dia kata. Dia tahu tu panggil nasi tu. Nasi ni, tak tahu dah tuan-tuan, bahasa Arab nasia maksud dia yang lupa. Nasia ni lupa. Nasir tak apa, tolong. Nasir orang yang beri pertolongan. Ni nasir, nasia. Nasia. Nah, makan nasi banyak kan? Yalah, bila dah makan banyak, jadi malas nak fikir, malas nak buat kerja, malas nak ibadat. Bila makan banyak sangat kan. Dia kata, kalau kamu tak nak lupa, jangan makan nasi banyak-banyak. Jadi boleh kita makan, tapi jangan terlalu banyak, sebab dia mengurangkan kecerdikan dan kepintaran. Sebab kalau ingat dulu ada seorang budak Kelantan yang dapat SPM berapa 20A ya. Nama apa budak tu? Orang Sabah, Amalina apa? Bukan itu tu Johor, 20A tu. Orang perempuan. Yang dia ayah dia nelayan tu. Ayah dia nelayan. Dia sekolah Muhammadiyah perempuan, duduk kat pantai Sabak, jauh. Ayah pendapatan 500 sebulan, nak pergi belanja sekolah, duit tak ada. Dia buat apa? Puasa hari-hari. Dan dia boleh hafal 30 juzuk Quran. Dan jadi pelajar cemerlang dengan sebab berlapar tadi. Dengan sebab berlapar tadi. Anak-anak kita jadi bukan lembab, jadi slow. Sebab apa? Mewah sangat makan. Kena pula musim-musim PKP ni. Kan? Terlalu mewah makan. Suruh mengaji pun malas. Sekali ketuk, sekali masuk, tak ketuk, tak bergerak. Dah sebab ayah pun tak gerak. Ngaji. Ayah tak mengaji. Mak tanya anak, dah mengaji belum? Mak pun tak mengaji lagi. Jadi kita ni kena jadi contoh pada anak-anak. Jadi dengan banyak makan itu akan menyebabkan
binasanya kecerdikan dan kepintaran, dan menjadi punca bagi sedikit kefahaman dan juga pengetahuan. Dan 10 perkara ini telah disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Dah disebutkan dah oleh Imam Ghazali, pakar hati, pakar psikospiritual Islam. Jadi kita tengok itulah antara yang disebutkan. Dan celaan terhadap kekenyangan, maknanya orang yang sentiasa kenyang ni perbuatannya itu dicela. Dan antara hadis Nabi yang mencela kekenyangan itu ialah antaranya sabda Nabi SAW, al-mu'min ya'kulu fi ma'yin wahid. Orang yang sempurna iman atau orang beriman itu, ia memakan pada satu perut. Nah, kita bagi lalu pada azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضل والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود إنك لا تخلف الميعاد. Kita sambung sikit lagi tak boleh banyak panjang memang sikit. Celaan terhadap kekenyangan. Antara hadis Nabi yang mencela kekenyangan ialah sabdanya, orang yang sempurna iman itu ia memakan pada satu perut, dan orang yang kafir itu dia memakan pada 7 perut. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain hasba ibn Adam. Memadailah anak cucu Adam itu luqaimatun, maknanya beberapa suapan, yang yuqimna sulbah, yang membetulkan tulang belakangnya atau tulang sulbinya. In kana wala budda, jika ia ingin menambah dan tidak dapat tiada daripada menambah, fahaquhu sulusun lit-ta'am, maka sepatutnya 1/3 itu untuk makanan, wa sulusul lisyarab, dan 1/3 lagi untuk minuman, wa sulusul linnafs, dan 1/3 lagi untuk nafas. Jadi perut kita ni jangan isi penuh, sebab kita kena pecah 1/3 untuk makanan, untuk minuman, dan untuk pernafasan. Jadi kalau isi penuh, orang kata jadi macam tak selesa, memang tak selesa. Itu yang Nabi sebut dan ingatkan kita. Bila dah terlalu kenyang tu, dia tak sempat, mungkin kita kata nak hadam, kita tambah lagi dengan yang lain kan. Yang akhirnya jadi penyakit, dia blok saluran-saluran yang ada dan sebagainya. Jadi kesan dia tu kepada mana orang tu tadi, bila dia tidak mengambil peringatan yang telah diberikan oleh baginda Nabi SAW. Dan yang paling penting saya sebutkan tadi, makan tu jangan kita bersulam dengan air. Makan nasi, minum air. Makan nasi, minum air. Makan bagi habis dulu. Tu relax sekejap, baru minum air. Minum tu seteguk-seteguk, jangan minum sekali teguk sampai kata tak ada nak bernafas minum. Kaedah dia seteguk minum, berhenti kejap. Seteguk, berhenti kejap. Lagi baik bismillah, kemudian berhenti, alhamdulillah, ataupun bismillahirrahmanirrahim, minum seteguk, alhamdulillah. Nak minum pula, bismillahirrahmanirrahim, seteguk, alhamdulillah. Barulah berkat, jadi penawar pada badan kan. Jadi air itu masuk tadi dengan kalimah, dengan
kita kata satu kalimah yang baik iaitu kalimah yang apabila kita sebut dia akan beri berkat pada kita. Sebab mana-mana pekerjaan yang kita buat kalau kita tak mulakan dengan sebut bismillah, dia jadi terputus, mana jadi tak ada berkat. Jadi biarlah makanan yang masuk berkat, minuman yang masuk berkat jadi ubat, akhirnya memberi tenaga. Dengan tenaga tadi kekuatan pada kita untuk beribadat pada Allah. Kalau tak nanti dia jadi kuat juga tapi dalam perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita sama-sama pakat jagalah kan. Sama pakat jaga, saya pun kan. Ini pun naik badan ni. Kan? Lepas bukan nak salahkan Faizal, tapi memang lepas cucuk Faizal tu naik 5 kilo. Kan? Makan taklah banyak sangat. Tapi dia craving jadi nak minum benda manis macam kopi, ais, teh ais, dia jadi macam tu. Tapi dah cuba stop dah. Dah rasa macam tak selesa kalau orang kata berat badan tu naik kan. Jadi kita contohi Nabi, mudah-mudahan Allah beri keberkatan, kesihatan pada kita semua, terutamanya dalam kita melaksanakan perkara ketaatan pada Allah untuk nak beribadat tu jadi selesa kan. Kalau kata kita sakit, nak ibadat pun payah, nak mari surau pun tak boleh. Kenapa tu? Kaki sakit, nak berjalan tak boleh, kena go out kena go out kan, nak duduk tak boleh dan sebagainya. Kena pula dia tu imam, dah terpaksa cari imam lain ganti pula kan. Jadi benar yang Nabi sebut, al-ma'idatu baitudda, perut itu sarang penyakit, wa takhammuh, dan perut yang kekenyangan itu dia menjadi aslu kulli da', punca kepada setiap penyakit yang datang. Tak kira apa jenis penyakit pun datang daripada perut. Itu sebab Nabi tekankan sangat pada kita berkait dengan jaga perut ni tadi. Dan kita kena pecahkan jadi 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air. Sebab kalau kita makan air banyak pun jadi tak selesa kan. Kadang-kadang kenyang air tu, kenyang air pun ya, tu sebab bagi orang yang nak maintain sebelum makan tu minum air dulu kan. Bila dia dah kenyang air jadi kurang sikit makan tu. Dia akan menghalang selera tadi. Jadi saya ingat cukuplah sekadar tu malam ni, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Sebab saya pandai ada appointment, ada orang nak datang buat sesi kaunseling, runding cara rumah tangga kan. Jadi bukan saja di pejabat, ada orang telefon nak datang, kita tak apalah, mari ya kan. Kebetulan kita pun tak ada ke mana-mana, tapi tak adalah sejam 2 jam, kita limit lah. Sesi ni hanya 40 minit je. Kalau tidak, tak tentukan masa, rapat tengah malam, kita besok nak kerja pula kan. Jadi ikutlah sekadar tu yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'sumah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.